Ya, betul. Satu soalan yang cukup baik dan perlu dijelaskan sebab soalan seperti ini akan sering tertampil. Ya. Akan sering tertampil dalam kes Najib Razak pun tertampil, dan juga dalam kes-kes lain ada cuba ditampilkan macam kes Kunan. Apabila didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, ditampilkan kenapa yang pemberi rasuah tidak dituduh, padahal dalam kes tersebut pun pemberi rasuah telah dituduh dan dapati bersalah atas pengakuannya sebelum itu. Dan kemudian Kunan telah dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan. Itu satu contoh. Kes Kunan, beliau didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Bukan rasuah, memperolehi tanpa balasan sah. Tapi Mahkamah Rayuan telah bebaskan. Betul. So, di sini rakyat kena faham. Mahkamah Rayuan bukan wayang. Baik, kali kepada soalannya. Soalannya adalah kenapa Rizal dan sekutu lain tidak dituduh? Baik. Soalan yang baik. Bukannya mereka tidak dituduh, kerana mereka tidak mahu dituduh. Mereka tidak dituduh kerana jika kita membaca penghakiman tersebut, satu-satunya asas keterangan ditampilkan terhadap Rosmah adalah melalui keterangan-keterangan lisan dan keterangan-keterangan keadaan lain, circumstantial, keterangan-keterangan ikut keadaan lain, bukannya keterangan terus oleh pihak lain. Baik. Makna kata yang memberi ni, Saidu ni, dalam nama Saidu ke Saidi nama dia, dan Ryan, rakan kongsi dia, yang memberi ni, mereka perlu memberi rentetan peristiwa. Kalau tidak, takkan sampai tahap mengatakan, contohnya macam apa yang ditemui oleh mahkamah adalah Rosmah minta. Kalau orang tidak bagi orang yang diminta tu tidak ceritakan siapa yang minta atau bagaimana Rosmah minta, macam mana ada bukti mengatakan Rosmah minta. Kemudian Rizal Mansur, ceritanya kalau kita tengok memang pada peringkat awal Rizal Mansur telah dituduh. Tapi bila dituduh Rizal Mansur dan dituduh Rosmah Mansur, tapi pembawakan duit tentang pertuduhan kedua dan ketiga ni, dan juga pertuduhan pertama tentang minta tu, ada dia punya cerita yang menunjukkan Rizal mewakili Rosmah Mansur untuk berjumpa pemberi di tempat tertentu. Kalau cerita ini tidak disahkan oleh Rizal Mansur, maka bukan saja mahkamah mungkin tidak dapat mensabit kesalahan Rosmah, tapi mungkin tidak dapat mensabit kesalahan Rizal sekalipun. Tiada siapa yang nak sahkan cerita Saidi. Faham? Jadi di sinilah dari segi perundangan dan kehakiman, peguam negara perlu membuat keputusan. Kita nak dapat yang paling penting sekurang-kurangnya satu pihak untuk didapati bersalah. Untuk dapati satu pihak bersalah, kita kena gadaikan kadang-kadang orang yang memang buat salah pun. Dan dalam mahkamah, dalam penghakiman yang Arif Zaini, dia menyentuh beberapa kali, tidak dinafikan Saidi Rizal Mansur adalah pihak yang sama-sama terlibat dalam kegiatan jenayah yang tidak dituduh. Rizal telah dituduh, kemudian ditarik balik pertuduhan untuk beliau memberi keterangan supaya menjadi saksi lah. Macam mana kita bincang tentang saya rasa kita pernah bincang tentang isu Jolo dan juga Nick Faisal, kenapa boleh dituduh, boleh didapati Najib bersalah sedangkan mereka tidak dipanggil. Itu adalah kerana penglibatan berbeza. Juga di sini, walaupun Rizal adalah orang yang terlibat dalam jenayah, walaupun Saidu pemberi jenayah, tetapi penglibatan mereka dan ketiadaan pertuduhan terhadap mereka tidak menjejaskan kesalahan Rosmah. Kalau Rizal dituduh, Rosmah tidak dituduh, pun tidak menjejaskan kebersalahan Rizal. Tapi itulah pilihan yang perlu dibuat oleh pihak pendakwa raya pada masa itu. Dan itu perlu ditanya kepada Tommy Thomas sebab dia peguam negara pada masa itu. Jadi pokok di sini adalah tidak mungkin kes seperti rasuah maupun kes liwat, di mana orang yang meliwat dan yang diliwat kedua-duanya adalah jenayah, walaupun secara suka sama suka. Tapi kalau kita nak tuduh di mahkamah kes liwat, bagaimanakah mungkin kita nak buktikan wujudnya aktiviti liwat tersebut tanpa keterangan satu pihak? Begitu juga di sini, bagaimanakah nak buktikan melampaui keraguan munasabah ada aktiviti rasuah tanpa keterangan pemberi, penerima maupun orang tengah? Nampak tak? Jadi itu sebab semata-mata satu pihak tidak dituduh tidak menjadikan kes itu tiada asas. Walhal keperluan tidak menuduh menjadi asas untuk memperoleh bukti
supaya satu pihak didapati bersalah. Kenapa dituduh rosmah? Tanyalah peguam negara. Baik. Mungkin sebagai contoh, kalau dibandingkan isteri Perdana Menteri, ini bukan pasal rosmah. Mana-mana isteri Perdana Menteri bandingkan dengan pekerjanya dan pihak syarikat swasta, yang mana lebih penting untuk diberi pengajaran kepada masyarakat supaya jangan terlibat dalam aktiviti rasuah. Bagi saya juga yang lebih penting adalah isteri Perdana Menteri ataupun menteri ataupun penjawat awam, sebab kita nak elakkan penjawat awam menerima. Ya, betul, kalau orang tak bagi masakan, orang nak ambil. Tapi sebab ada orang nak ambil, baru orang nak bagi. Cuba kita berhentikan orang nak ambil. Maka orang nak bagi ni, si akaunya ke, si mutunya ke, si Habibnya ke, si Maidinnya ke, tidak akan berani bagi. Ya. So, ini yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan ni bukan boleh dibuat melalui penilaian subjektif rakyat di luar. Ia cuma boleh dibuat oleh pihak yang terlibat dalam perundangan utama, iaitu peguam negara. Baik. Dan kita perlu yakin bahawa apa yang dibuat adalah suatu keputusan bagi kepentingan negara, selagi ianya tidak dibuat bagi tujuan subjektif politik ataupun balas dendam. Itu cerita lain. Baik. Okey, kalau